Ramai rakan warga Emas mengalami masalah ini. Apabila cuaca berubah, lutut, pinggang, dan belakang terasa sakit dan sengal, sukar untuk berjalan. Selain itu, perut sentiasa tidak selesa. Makan sedikit sahaja sudah kembung, pedih ulu hati, dan kerap ketandas. Sudah ke banyak hospital, makan banyak obat, tetapi masalah-masalah lama ini sentiasa berulang dan tidak dapat disembuhkan. Sangat merisaukan. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa masalah-masalah kecil yang kelihatan tidak berkaitan ini, dari sakit sendi, ketidakselesaan perut, hingga masalah kulit, dan bahkan beberapa penyakit autoimun yang lebih rumit, mungkin semuanya berpunca daripada satu dalang yang sama? Dalang ini bukanlah usia, tetapi satu kebakaran senyap yang berterusan di dalam badan kita, yang dalam istilah perubatan dipanggil keradangan kronik. Lebih penting lagi, pencucuh yang menyalakan api besar ini kemungkinan besar datang dari makanan yang kita makan setiap hari. Dan alat pemadam api untuk memadamkan api besar ini juga tersembunyi dalam makanan yang Anda makan setiap hari. Dalam video hari ini, saya akan membawa Anda semua untuk mengenal pasti makanan-makanan yang menyebabkan keradangan di dalam badan kita. Kemudian, saya juga akan berkongsi dengan Anda sejenis makanan anti radang super yang sering diabaikan tetapi mempunyai kesan yang menakjubkan. Ia bukan sahaja dapat membaiki barisan pertahanan pertama badan kita, yaitu usus, tetapi juga dapat melegakan keradangan sendi dengan berkesan dan bahkan mungkin dapat memperbaiki keadaan kesehatan keseluruhan Anda secara asasnya. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga, sila klik butang langgan, subscribe di bawah, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas lebih banyak ilmu kesehatan yang berguna pada masa akan datang. Di sini, di Kesehatan Warga Emas, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang sekali diberitahu secara jujur oleh media, arus perdana. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsi, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan paling bermakna untuk kami terus berkarya. Anda juga dialu-alukan untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Dalam pemahaman kita, keradangan selalunya dikaitkan dengan kemerahan, bengkak, panas, dan sakit. Contohnya, jika Anda terpotong jari secara tidak sengaja, kawasan sekitar luka akan meradang. Atau jika tekak sakit, dokter akan kata ia adalah radang tonsil. Keradangan jenis ini kita panggil keradangan akut. Ia adalah tindak balas perlindungan normal sistem imun badan kita, seperti pasukan bomba yang dihantar oleh bayan untuk menyerang bakteria dan virus yang menceroboh, serta membaiki tisu yang cedera. Api ini datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ia adalah perkara yang baik. Tetapi hari ini, kita akan bercakap tentang satu lagi jenis keradangan yang lebih tersembunyi, lebih berterusan, dan lebih merosakkan. Keradangan kronik. Anda boleh bayangkan keradangan kronik sebagai kebakaran hutan yang membara di dalam badan kita. Ia tidak mempunyai api yang marak atau asap tebal yang berkepul-kepul. Anda mungkin tidak merasa sakit yang jelas. Ia hanya membara secara perlahan-lahan di dalam sendi saluran darah dan organ dalaman Anda hari demi hari, tahun demi tahun. Api ini akan memusnahkan tisu yang sihat secara perlahan-lahan, seperti merebus katak di dalam air suam. Lama-kelamaan, pelbagai masalah akan timbul. Jika api membara di sendi, ia mungkin menjadi artritis degeneratif atau artritis reumatoid yang kita kenali. Jika api membara di usus, ia mungkin menyebabkan gastritis kronik, sindrom usus bocor, atau bahkan kolitis ulceratif. Jika api membara di saluran darah, ia akan meningkatkan risiko aterosklerosis, pengerasan arteri, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung. Jika api membara di otak, ia bahkan dikaitkan dengan penyakit Alzheimer, kebimbangan, dan kemurungan. Jika api membara terlalu kuat sehingga sistem imun menjadi keliru, ia bahkan akan mula menyerang badannya sendiri. Inilah yang berkembang menjadi pelbagai penyakit autoimun seperti lupus eritematosus sistemik, sindrom Sjögren, dan lain-lain. Jadi Anda lihat, keradangan bukanlah semudah sakit sendi atau sirit-birit. Ia adalah pungka utama kepada semua penyakit kronik. Dan sumber bahan api yang paling penting untuk kebakaran besar ini adalah makanan yang kita makan setiap hari. Jadi dari manakah api besar ini mula menyala? Jawabannya adalah usus kita. Kita biasanya menganggap usus hanya sebagai organ penghadaman.
bertanggung jawab untuk menyerap nutrien dan menyingkirkan sisa. Tetapi konsep ini perlu diubah sepenuhnya. Usus sebenarnya adalah ibu pejabat dan ibu kota sistem imun badan kita. Anda mungkin tidak tahu, hampir 70% sel imun badan kita ditempatkan di sekitar usus, seperti tentara elit yang menjaga sempadan badan kita. Di dalam usus, terdapat satu lapisan dinding kota yang sangat penting yang dipanggil penghadang usus intestinal barrier. Dalam keadaan sehat, dinding kota ini sangat kukuh. Ia dapat membenarkan nutrien melalui dengan tepat untuk masuk ke dalam darah kita. Dan pada masa yang sama, ia dapat menghalang dengan ketat pelbagai bakteria, toksin, dan sisa makanan yang tidak dihadam sepenuhnya di dalam usus, menghalang mereka daripada menyeludup masuk ke dalam darah. Namun, apabila kita memakan makanan yang salah untuk jangka masa yang panjang, makanan ini akan bertindak seperti peluru meriam, membombardir dinding kota usus kita hari demi hari. Lama-kelamaan, dinding kota akan menipis dan bahkan diletupkan sehingga terdapat banyak lubang kecil yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Keadaan ini, dalam istilah perubatan, dipanggil sindrom usus bokor-Leigh-Gatt syndrome. Sebaik sahaja usus bokor berlaku, akibatnya sangat serius. Musuh-musuh yang sepatutnya dihalang di luar dinding kota, bakteria, toksin, molekul makanan besar, dan lain-lain, akan melalui lubang-lubang ini dan masuk ke dalam peredaran darah kita, merebak ke seluruh badan. Apabila sistem imun badan kita mengesan penseroboh haram ini, ia akan segera membunyikan penggera, menghantar sejumlah besar askar imun untuk mengejar dan menyerang mereka. Perang saudara yang meliputi seluruh badan pun meletus. Inilah sebabnya mengapa masalah usus yang kelihatan setempat akhirnya akan mencetuskan tindak balas keradangan di seluruh badan. Anda mungkin akan merasa simptom di tempat yang jauh dari usus. Jika penseroboh lari ke sendi, ia mungkin menyebabkan bengkak dan sakit sendi. Jika penseroboh lari ke kulit, ia mungkin menyebabkan eksema. Jika penseroboh lari ke otak, ia mungkin mengganggu saraf, menyebabkan kabus otak, keletihan, dan kemurungan. Oleh itu, sila ingat konsep teras ini. Untuk memadamkan api keradangan di seluruh badan, kita mesti bermula dengan membaiki dinding kota usus. Selagi usus stabil, banyak penyakit kronik yang kelihatan sukar akan mendapat kelegaan yang tidak dijangka, terutamanya artritis dan banyak penyakit autoimun. 9 daripada 10 puncanya adalah dari usus. Memandangkan kita tahu usus adalah punca masalah, mari kita lihat makanan-makanan biasa yang sebenarnya menyalakan api di dalam usus, menyebabkan keradangan dan merosakkan penghadang usus kita hari demi hari. 5. Jenis makanan yang mencetuskan keradangan. Pijirin dan gluten, terutamanya yang diproses halus. Anda mungkin tidak fikir Anda Allah kepada gandum, tetapi selagi usus Anda sensitif atau sudah berada dalam keadaan meradang, protein gluten dalam gandum akan bertindak seperti kertas pasir, terus menggeser dan merengsakan dinding dalam usus Anda yang lemah. Terutamanya roti putih, mie, biskut, dan kek yang biasa kita makan bukan sahaja nilai nutrisinya rendah, tetapi ia juga merupakan punca utama yang membebankan usus. Ramai orang merasa kembung dan tidak selesa selepas makan produk tepung. Sebenarnya ini adalah isyarat keradangan kronik dari badan. Makanan ultraproses. Ini adalah bencana terbesar dalam diet modern. Pergi ke pasar raya, rak-rak dipenuhi dengan biskut, kerepek, mie segera, minuman bergula, ham, dan sausage. Semua ini tergolong dalam makanan ultraproses. Menurut statistik, sebahagian besar kalori orang modern datang daripadanya. Makanan ini adalah periuk api keradangan karena ia bukan sahaja tinggi gula, tinggi garam, dan tinggi lemak tidak sehat. Tetapi yang lebih menakutkan ialah ia penuh dengan pelbagai bahan tambahan tiruan yang tidak dikenali oleh badan kita seperti pengemulsi dan pengawet. Bahan kimia ini akan melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap triliun tentera baik di dalam usus kita, menyebabkan bakteria jahat bermaharajalela dan persekitaran usus rosak sepenuhnya. Jagung dan kacang soya. Kedua-dua tanaman ini digunakan secara meluas dalam pertanian modern, tetapi ia juga menyembunyikan risiko. Pertama, kebanyakan jagung dan kacang soya di pasaran adalah diubah sesuai secara genetik dan mungkin mengandungi sisa racun perosak seperti glifosat.
Glifosat pada dasarnya adalah sejenis antibiotik. Ia akan membunuh bakteria baik dan jahat di dalam usus kita tanpa memilih, merosakkan keseimbangan mikrobiom dengan teruk. Kedua, banyak produk soya yang diproses, seperti sesetengah daging vegetarian, akan menambah banyak bahan untuk mengejar rasa, yang sebaliknya akan merangsang perut dan usus, memburukkan lagi keradangan. Minyak biji-bijian yang ditapis sila, pergi ke dapur Anda sekarang, dan lihat, adakah minyak masak Anda minyak jagung, minyak kacang soya, minyak canola, atau minyak bunga matahari? Minyak-minyak ini, semasa proses penapisan, akan menghasilkan sejumlah besar asid lemak omega-6. Asid lemak omega-6 dan omega-3 adalah seperti pemekut dan brek di dalam badan kita. Omega-6 akan menggalakkan tindak balas keradangan, manakala omega-3 akan menyekat keradangan. Diet orang modern dipenuhi dengan minyak biji-bijian yang kaya dengan omega-6, seperti dalam makanan luar, makanan yang digoreng, sos salad, dan snack bungkusan, menyebabkan pemekut ditekan habis, manakala brek pula sangat tidak mencukupi. Badan sekara semula jadi akan berada dalam keadaan yang mudah meradang. Susu dengan kasein jenis A1 sejak kecil kita dididik untuk minum susu untuk menambah kalsium. Tetapi ramai yang tidak tahu, kebanyakan susu di pasaran sekarang datang dari lembu Holstein yang telah dipilih baka. Susu mereka mengandungi sejenis kasein yang dipanggil kasein jenis A1. Protein ini, semasa proses penghadaman, akan menghasilkan bahan yang dipanggil BCM-7, yang merupakan perengsa kuat bagi usus ramai orang, mudah mencetuskan alahan dan ketidakselesaan usus. Berbanding dengan itu, susu kambing, susu biri-biri, atau susu jenis A2 dari baka lembu tertentu, struktur proteinnya lebih mirip dengan susu ibu dan jauh lebih lembut pada usus. Di sini, saya ingin memberi peringatan khas. Jika badan Anda sedang meradang, kurangkan sementara makanan sehat yang tinggi serat. Ya, Anda tidak salah dengar. Serat biasanya baik untuk kesehatan, tetapi jika usus Anda berada dalam fase keradangan akut, ia seperti sebidang tanah yang cedera, memerlukan rehat sementara. Pada masa ini, setengah makanan semula jadi yang tinggi serat dan menghasilkan banyak gas, seperti legum, tauhu, dan sayur-sayuran cruciferous brokoli, kubis bunga, mungkin perlu dikurangkan buat sementara waktu untuk memberi ruang kepada usus untuk bernafas dan pulih. Baiklah. Memandangkan kita telah mengenal pasti begitu banyak makanan yang mudah mencetuskan keradangan, adakah terdapat makanan anti radang yang semula jadi dan benar-benar berkesan? Sudah tentu ada. Ia adalah makanan yang kaya dengan nutrien yang dipanggil glutamin. Glutamin adalah sejenis asid amino. Ia adalah salah satu asid amino yang paling banyak terdapat di dalam badan kita. Peranannya sangat penting. Secara ringkasnya, ia adalah makanan ruji dan bertenaga kegemaran sel-sel usus kita. Ia mempunyai 3 fungsi teras. Membaiki penghadang usus, glutamin secara langsung membekalkan tenaga kepada sel-sel usus, membantu mereka menjana semula dan pulih dengan cepat, menampal lubang-lubang pada usus yang bocor, dan mengukuhkan semula dinding kotak usus kita. Mengekalkan keteraturan usus, ia menggalakkan pertumbuhan probiotik bakteria dan menyekat bakteria jahat, mengekalkan keseimbangan mikrobiom usus yang sehat, memadamkan keradangan seluruh badan dengan membaiki usus. Ia menyekat penseroboh daripada memasuki darah dari puncanya, sekaligus mengurangkan tahap keradangan sistemik dengan berkesan. Ringkasnya, glutamin adalah anggota bomba usus yang paling profesional di dalam badan kita. Jadi, makanan apakah yang kaya dengan glutamin yang hebat ini? Pertama, daging lembu. Terutamanya daging lembu. Makan rumput. Ia adalah sumber glutamin yang terkuat. Daging lembu makan rumput bukan sahaja membekalkan protein berkualiti tinggi yang mudah diserap, tetapi glutamin semula jadinya juga merupakan salah satu sumber makanan yang paling berfaedah untuk menyokong pemulihan usus. Selain itu, ia juga kaya dengan zinc, zat besi, dan vitamin B kompleks, pelbagai nutrien yang bekerja sama. Bagi ramai orang yang menderita akibat artritis dan gastritis, daging lembu berkualiti tinggi adalah makanan penyembuh yang sebenar. Di sini saya ingin berkongsi 2 case sebenar.
seorang pesakit wanita berusia 30 tahun didiagnosis dengan lupus erythematosus sistemik, sejenis penyakit autoimun yang tipikal. Dia bergantung pada obat untuk mengawal penyakitnya untuk jangka masa yang panjang, tetapi sentiasa diganggu oleh bengkak dan sakit sendi, ruam kulit, dan keletihan yang teruk. Kemudian, dia bertekad untuk mengubah dietnya, menghentikan sepenuhnya pengambilan karbohidrat halus, makanan yang diproses, dan produk tenusu. Sebaliknya, dia beralih kepada protein haiwan yang dimasak ringkas, terutamanya daging, lembu, dan ikan, dan beberapa makanan yang ditapai sebagai asas dietnya. Dalam masa 2 bulan sahaja, ruam di mukanya hampir tidak kelihatan lagi. Sakit sendinya juga berkurangan dengan banyak. Semasa pemeriksaan susulan, dokternya sangat terkejut memberitahunya bahwa penanda imunnya telah menunjukkan peningkatan yang ketara. Satu lagi case, Encik Ahmad berusia 45 tahun mempunyai syarikat sendiri. Tekanan kerja yang tinggi menyebabkan dia menderita akibat sirit-birit, kembung, kebimbangan, dan insomnia selama bertahun-tahun. Selepas pemeriksaan, didapati dia mengalami sindrom usus bocor yang teruk. Dia mula mengamalkan diet anti radang dengan ketat. Setiap hidangan mengandungi protein berkualiti, dan dia juga mengambil sup tulang tambahan untuk mendapatkan glutamin dan kolagen. Dalam masa sebulan sahaja, masalah penghadamannya telah bertambah baik secara drastik dan emosinya juga menjadi lebih stabil. Konto-konto sebenar ini menunjukkan kepada kita bahwa keradangan bukan sahaja boleh ditekan dengan ubat. Dengan bermula dari puncak pemakanan, badan kita mempunyai keupayaan pemulihan diri yang menakjubkan. Ada satu lagi soalan. Bagaimana jika Anda seorang vegetarian? Jangan risau. Dunia tumbuhan juga mempunyai sumber glutamin yang sangat baik, yaitu kobis, terutamanya kubis ungu, yang kandungannya lebih tinggi. Kobis adalah semula jadi dan lembut, boleh dimakan mentah, ditumis, atau dibuat jus. Ia mengandungi bahan yang dipanggil vitamin U, yang sangat baik untuk memulihkan ulcer gastrousus. Selain daging lembu dan kobis, makanan anti radang lain termasuk sap tulang. Sap yang direneh perlahan dari tulang babi, ayam, atau lembu, kaya dengan glutamin, kolagen, dan pelbagai mineral, ia adalah cek emas untuk membaiki usus. Telur sumber protein berkualiti dan glutamin yang murah dan mudah didapati. Ikan, terutamanya ikan laut dalam yang kaya dengan omega 3 seperti salmon dan ikan kembung adalah makanan anti radang semula jadi yang sangat baik. Keju susu kambing berasal dari sumber A2, lebih mesra usus. Konto menu diet anti radang. Sarapan 2 biji telur rebus atau telur goreng dihidangkan bersama sepinggan kobis yang ditumis dengan minyak zaitun. Boleh minum secawan kopi hitam atau susu badam tanpa gula. Makan tengah hari. Sekeping kecil stik daging lembu, makan rumput atau ikan, dada, ayam, kukus yang diperisakan dengan garam laut dan lada hitam. Dihidangkan bersama brokoli rebus dan separuh biji avokado. Makan malam semangkuk sup tulang ayam atau lembu, boleh ditambah sayur-sayuran rebus seperti bayam atau sawi. Dihidangkan bersama sebahagian kecil kubis ungu yang dikukus, dititiskan sedikit minyak zaitun darah. Jika lapar, makan segenggam kecil kekacang atau telur goreng dengan minyak kelapa. Jika ingin minum sesuatu, boleh kisar kubis ungu, separuh biji lemon, dan air menjadi segelas jus sayuran berkhasiat. Kabaran dan penyelesaian. Sibuk bekerja, menjaga kucu. Tiada. Masa menyediakan makanan. Penyelesaian, gunakan hujung minggu. Anda boleh menyediakan bahan makanan untuk 3 hingga 4 hari sekaligus. Telur rebus boleh direbus kotak dan disimpan di dalam peti sejuk. Daging lembu boleh dibahagikan kepada bahagian kecil dan dibekukan. Sap tulang boleh direbus dalam periuk besar, dibahagikan kepada bekas kecil dan dibekukan. Kerap makan di luar, sukar membuat pilihan, penyelesaian. Utamakan restoran yang menyajikan makanan asli. Contohnya, di kedai steak, minta hanya perisa garam dan lada hitam. Di restoran Jepun, pilih ikan bakar kurangkan atau elakan nasi. Di restoran buffet, pilih protein dan sayur-sayuran, atau di restoran Cina, minta hidangan tumis kurang minyak, kurang garam, dan tanpa pemekat. Beranikan diri untuk membuat permintaan khas kepada pelayan.
Diet keluarga tidak sama, susah memasak. Penyelesaian, mulakan dengan diri sendiri. Anda tidak perlu memaksa keluarga untuk makan sama seperti Anda dengan serta-merta. Anda boleh menyediakan hidangan anti radang untuk diri sendiri terlebih dahulu. Selepas 2 minggu, apabila tahap tenaga, sakit badan, dan keadaan penghadaman Anda bertambah baik, perubahan pada badan Anda adalah bukti yang paling kuat. Bahan makanan seperti daging lembu, makan rumput mahal, ada alternatif. Penyelesaian tentu ada. Inti pati diet anti radang adalah mengelakkan makanan pro radang dan makan lebih banyak makanan anti radang. Anda boleh menggunakan telur, paha ayam, dan tulang babi biasa sebagai pengganti. Yang penting adalah mengawal ketat pengambilan karbohidrat halus, gula, dan minyak tidak sihat. Mula-mula berhenti gula dan karbohidrat, rasa sengsara sentiasa ingin makan. Penyelesaian. Ambil lebih banyak lemak sehat, avokado, minyak kelapa, kekacang, dan minyak zaitun dapat memberikan rasa kenyang yang berpanjangan dan menstabilkan gula darah Anda. Apabila Anda teringin, makan separuh biji avokado atau segenggam kekacang. Mitos anti radang yang perlu diperbetulkan. Mitos 1, makan buah-buahan sangat sehat, boleh makan banyak. Kebenaran buah-buahan mengandungi banyak fruktosa yang akan membebankan hati jika diambil berlebihan dan menggalakkan keradangan. Utamakan buah beri-beri biru atau kiwi yang rendah gula. Mitos 2, minum yogurt. Baik untuk usus, kebenaran. Kebanyakan yogurt berperisa di pasaran mengandungi banyak gula yang merupakan makanan kegemaran bakteria jahat. Pilih yogurt asli tanpa gula yang mengandungi probiotik aktif. Mitos 3. Diet vegetarian kurang cenderung menyebabkan keradangan. Kebenaran, tidak semestinya. Ramai vegetarian bergantung pada produk soya dan bijirin yang mengandungi lektin dan asid fitik yang boleh merengsakan usus sesetengah orang. Kuncinya bukan sama ada Anda makan daging atau tidak, tetapi sama ada sumber makanan yang Anda pilih mudah dihadam dan digabungkan dengan lemak sehat serta nutrien yang pelbagai. Baiklah rakan-rakan, mari kita rumuskan perkara penting hari ini. Ingat, banyak kesakitan dan ketidakselesan yang tidak dapat dijelaskan di dalam badan kita mungkin berpunca daripada kebakaran senyap yang dipanggil keradangan kronik dan pusat kebakaran ini adalah di dalam usus kita. Oleh itu, tugas utama kita ada 2, hentikan keradangan dan padamkan keradangan sepenuhnya. Hentikan keradangan. Kurangkan atau hentikan pengambilan makanan pro-radang, terutamanya nasi dan mie halus, gula, pelbagai snack, minuman, dan makanan yang diproses, serta minyak biji-bijian yang tidak sehat. Padamkan keradangan sepenuhnya, makan lebih banyak makanan yang kaya dengan glutamin seperti daging lembu berkualiti tinggi, sup tulang, telur, dan kobis. Mereka akan membantu membaiki dinding usus kita yang bocor. Mengubah tabiat pemakanan bukanlah perkara yang mudah. Tetapi fikirkanlah, kita bukan sahaja mengejar penghapusan kesakitan. Kita mengejar lebih banyak tenaga untuk menemani cucu-cucu kita, untuk melancong dengan bebas tanpa bimbang tentang kesehatan, untuk memiliki minda yang jernih dan mood yang gembira, untuk menikmati setiap hari yang indah dalam hidup. Kunci kesehatan bukan di tangan dokter atau di dalam botol obat. Ia berada di tangan Anda setiap kali Anda mengangkat penyepit. Beri diri Anda peluang, mulakan dari hidangan Anda yang seterusnya, buat pilihan yang betul untuk badan Anda, dan padamkan api besar yang telah lama membara itu sedikit demi sedikit. Semoga perkongsian hari ini dapat membawa bantuan yang sebenar kepada Anda semua. Jangan lupa untuk melanggan saluran kami, berikan suka like, dan kongsikannya kepada rakan-rakan Anda yang memerlukan. Mari kita berkomunikasi bersama dan menjadi lebih sihat. Kita jumpa lagi di video akan datang.